Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ida. Sihat ke semua? Sihat. Okay. So hari ni kita akan continue kita punya kelas chapter 2 sekali lagi. Okay, yang hari tu okay tak? Mila dah check dah soalan yang tutorial yang semua orang buat tu. Mostly jawapannya semua betul lah. Sorry, Mila sakit tekak sikit hari ni. Okay, kita akan proceed chapter 2. Okay, nampak skrin? Nampak, Madam. Alright. Okay, so previous class kita dah cerita tentang action potential dengan resting potential yang ada polarization dengan repolarization. So kita recap balik lah ya. Resting potential, okay, intracellular, extracellular apa yang ada? Kita ada kalsium dan juga charge protein. Dan yang pembawa charge positif, negatif. Okay. So hari tu dia dah explain sodium kalau dia keluar dan masuk yang kita panggil depolarization dan repolarization. So yang ini kalau you nampak graf yang dia curve dia oval sikit, yang ni kita panggil apa? Ada ini depolarization, repolarization dan curve dia ke bawah ni kita panggil apa ni? Apa keadaan ni? Undershoot. Undershoot. Okay. Baik, ada seorang ingat. Alright. So that one is undershoot. Kalau you ingat lagi lah bila belajar hari tu inertia ataupun momentum, kalau you bergerak laju tiba-tiba berhenti, you mesti akan terlajak. Okay, so sama juga macam undershoot. Okay. So sekarang ni hari ni kita akan proceed. Okay, yang ni clinical info ni ialah mesin ni kalau you datang nanti you masuk dalam KKTM. Sekejap ada student masuk . So nanti kalau masuk KKTM kita boleh tengok lah yang ni mesin ni kita panggil GA machine. GA machine ni ialah General Anesthetic machine yang digunakan untuk membius patient. Some anesthetic procedure that effect by inhibiting the diffusion of sodium through the cell membrane and thus blocking the initiation of conduction of nerve pulse. Okay, kalau you perasan GA pun dia menggunakan istilah, dia masih juga menggunakan ion sodium dan potasium. Cuma untuk GA dia menambah bilangan supaya keadaan pasien akan menjadi tidak sedar. Okay, so hari ini kita akan proceed kepada Peripheral Nervous System, PNS. Sebelum ni kita cerita banyak action potential, resting potential, iaitu ialah CNS, Central Nervous System. Okay, Mida nak tanya, CNS apa organ yang terlibat? CNS ya, Madam. Ya betul, CNS, Central Nervous System. Apa organ dia? Brain dengan spinal cord. Apa dia? Brain dengan spinal cord. Okay, nice.
Kalau PNS, peripheral nervous system organ. Cranial nerve dengan spinal nerve. Okay. So simple, ni kena ingat. So kita dah tahu dia punya organ, you kena tahu anatomi, fisiologi. Alright, so nervous system awal-awal dulu Medan dah cerita dah, dia terbahagi divided into two, central nervous system dan peripheral nervous system. So untuk CNS, you dah sebut tadi, organ yang terlibat ialah brain and spinal cord. But for peripheral nervous system, we have somatic nervous system and autonomic nervous system. Somatic, autonomic. Yang ni kena ingat pembahagian dia. Autonomic terbahagi kepada parasympathetic and sympathetic. So this chapter I will explain based on PNS but into two groups, somatic, autonomic and also parasympathetic and sympathetic. Okay, yang ini tadi you sebut cranial nerve dan spinal nerve. Kalau CNS dia melibatkan organ yang terlibat ialah brain dan juga spinal cord. Spinal cord ni you punya tulang belakang. Tulang belakang tempat berkumpulnya semua nerve-nerve you, dia punya main nerve. So kalau peripheral nervous system, kita ada cranial nerve, cranial di bahagian di bawah brain dan juga spinal nerve berdekatan dengan spinal cord. Okay, the PNS consists of the nerves that branch out from the brain and spinal cord. Dia branch out lah. Kalau CNS, dia main brain dan spinal cord. Kalau PNS, dia branch out. The PNS is further subdivided into somatic nervous system and autonomic nervous system. Somatic ni ialah nerve that go to the skin and muscle and it's involved in conscious activity. So untuk somatic nervous system, dia melibatkan saraf-saraf yang terdapat pada kulit dan juga otot yang melibatkan juga aktiviti yang kita sedar, yang kita tahu kita buat apa. Okey, itu ialah somatic nerve system. Kalau autonomic nervous system pula, okey, saraf yang berhubung dengan kita punya CNS iaitu brain dan spinal cord, iaitu seperti visceral organs such as heart, stomach and intestine. Okay. So yang ini ialah you punya somatic. So and autonomic nervous system, okay, dia berhubung dengan you punya CNS lah, brain dan spinal cord. Apa yang berhubung? Iaitu semuanya organ yang terlibat ialah jantung, perut dan juga usus. Itu autonomic nervous system. So secara mudahnya, kalau autonomic ni yang kita tak boleh nak kontrol. You boleh kontrol tak jantung you berdegup? Tak boleh. Okay, you boleh kontrol tak perut you untuk proses makanan? Boleh. Okey, kalau usus pula, usus manusia terbagi kepada dua, usus besar dan usus kecil. Pergerakan makanan atau apa-apa saja di dalam usus pun tak boleh kita kontrol. Jadi, kalau you kena ingatlah somatic nervous system yang kita boleh kontrol, yang kita boleh kawal, yang kita tahu kita buat apa, yang melibatkan kulit dan juga otot. Tapi kalau autonomic yang kita tak boleh kontrol, yang kita tak sedar pun pergerakan itu, yang melibatkan jantung, perut dan juga usus, itu ialah autonomi. Okey, ada 12 pair of cranial nerve merge from inferior surface of the brain. Okey, brain kita dia menghubungi ada total 12 cranial nerve. Yang pertama kita ada olfactory. Olfactory ni ialah olfactory ni melibatkan mata, and then optik, ini untuk sensory lah. Okay, dan kita ada oculomotor, touchless, abundance, trigeminal, facial, vestibular, glossophageal, vagus spinal dan hypophysiological. Yang ni
You tak payah nak tahulah ke-12 ni secara detail tu taklah. Just ambil tahu boleh. Okay. All the nervous system except the vagus nerve pass through the foramina of the skull to innervate structure in the head, neck and facial region. The cranial nerve are designed both by name and by Roman numerals according to the order in which they appear in the inferior surface of the brain. So, susunan cranial nerve ni dia mengikut apa yang brain kita capture dulu. Sebab tu dia disusun mengikut number Roman ni lah 1 sehingga 12. Yang ni yang brain kita capture. Okay. So tapi apa pula yang ada dekat spinal nerve? Kalau dekat cranial nerve kita ada 12, di spinal nerve pula kita ada lebih kurang 31 pair of spinal nerve. Emerge laterally from the spinal cord. Okay, kalau you tengok tulang belakang you kalau kita keluarkan, kita ada C1 sampai dah dekat bawah sekali ni. Okay, cranial nerve ni kita ada sampai 55 numbering kat bawah ni ke S5 macam tu. Each pair of nerve correspond to a segment of the cord and they are named accordingly. This means there are 8 cervical nerve C1 until C8. Okay, yang berwarna biru ni ialah cranial cervical nerve C1 until C8 cervical. Dia ada 8. Okay, thoracic nerve T1 until T12, T1 sampai T12 ni ialah thoracic. Okay, dan kita ada lumbar. Lumbar dilabelkan sebagai L1 until L5 and then kita ada sacral nerve S1 sampai S5 and satu lagi last sekali kita ada sini coccygeal nerve. Okay, so ini ialah pembahagian nerve yang berada di spinal cord kita. Each spinal nerve is connected to spinal cord by a posterior. Posterior tu dia membahagikan bahagian badan di antara mana dan mana? Ingat ke tak? Posterior, kalau dalam plane posterior dia divided body into mana? Hello? Depan belakang ke? Posterior depan belakang. Okay, anterior? Anterior depan. Kalau posterior divided body into depan dan belakang. Kalau anterior? Atas bawah. Atas dan bawah. Okay, semua orang kena ingat plane yang Madam cerita chapter 1. Okay, plane tu penting sebab kalau you dah faham apa maksud posterior atau plane-plane tu you dah kenal betul-betul, you boleh imagine kita punya tulang. So sekarang ni yang kita tengok ni, okay, yang berbentuk X ini, okay, yang ini ialah you punya spinal cord ataupun tulang belakang yang dibuat kerata rentas, okay, cross section di antara, okay, posterior dorsal root dan anterior ventral root. Okay, so kalau yang ni ialah pandangan untuk anterior lah, kita potong tengah membezakan atas dan bawah. So you akan nampak bentuk X ni. Okay, the posterior has only sensory fiber. Okay, kalau untuk posterior root, okay, posterior di antara depan dan belakang. Okay,
Posterior has only sensory fiber. Kalau untuk posterior dia hanya mempunyai sensory fiber dan juga ventral root has only motor fiber. Okay, kena ingat posterior root dia ada sensory. Okay, kalau satu lagi ventral. Okay, ventral root dia hanya ada motor fiber. So the two root join to form the spinal nerve just before the nerve leave the vertebral column. So ini ialah pandangan sisi ataupun kita panggil, kalau yang ini anterior, this one is posterior. Kalau you tengok pandangan sisi, bila kita belah, okay, depan dan belakang you akan nampak macam ni pula, you punya tulang. Okay, kalau untuk posterior dia ada sensory, tapi kalau untuk ventral dia hanya ada motor. Alright, so kita pergi kepada autonomic dan parasympathetic and sympathetic. So autonomic ni kalau ingat awal tadi saya cakap autonomic melibatkan organ-organ seperti jantung. Okay, lagi? Usus. Lagi? Dan perut. So aktiviti ni ialah yang you tak sedar ada pergerakan ataupun ada movement yang kita tak boleh nak control pun. You tak boleh control jantung you untuk berhenti, you tak boleh control perut you berhenti dan usus untuk bergerak. Okay, so untuk autonomy, okay, dia control smooth and visceral muscle. Autonomy ni dia control benda yang lembut lah. Kalau kita pegang, kita bawa keluar organ-organ ni, jantung, usus dan juga perut semuanya lembut-lembik kan. Okay, dia terbahagi kepada dua, satu simpatetik, satu parasimpatetik. Okay, untuk most interior organ are innervated by both the sympathetic and parasympathetic system functioning in opposition to each other. So kena ingat satu, peripheral dia terbahagi kepada dua, iaitu automatic dan somatic. Somatic pergerakan yang conscious yang kita sedar melibatkan skin dan juga muscle. Tapi kalau autonomic, pergerakan yang kita tak sedar pergerakannya yang melibatkan organ-organ lembut seperti jantung, usus dan juga perut. So untuk autonomic ni dia terbahagi kepada dua, sympathetic dan parasympathetic. Okey, kalau untuk autonomic ni dia melibatkan visceral efferent system, dia menghantar motor impulse to visceral organ. Okay, function dia automatically and continuously. Dia bergerak ataupun function untuk organ-organ ni ialah secara auto dan juga sentiasa, continuous. Without conscious effort, no innervate smooth muscle, cardiac muscle and gland. Concerned with heart rate, breathing rate, blood pressure, body temperature and other visceral activity that work together to maintain homeostasis. Alright, so kalau untuk autonomic dia lebih melibatkan kepada you punya keadaan heart rate, denyutan jantung, breathing rate, denyutan untuk bernafas, tekanan darah, suhu badan, ni semua yang kita tak boleh control. Dia berlaku secara naturally, iaitu kita panggil autonomic nervous system. Okay, untuk ANS ni dia ada kepada dua benda, satu parasimpatetik dan simpatetik. Simpatetik ni energy expanding, fight or flight system that help meet emergency. Parasympathetic conserve energy and most active under ordinary relaxed condition. So tengok dekat gambar ni. Okay, ada seorang lelaki kena kejar dengan snake, satu lagi lelaki tengah relax. Alright, so homeostasis pada awal chapter hemosystem, dia explain homeostasis ni to maintain ataupun to maintain the to control the unbalance yang ada pada badan, to maintain the condition. So homeostasis is dynamic balance between the autonomic and branch. Okay, fight or flight. Bila dalam keadaan simpatetik hanya akan berlaku, okay, simpatetik hanya akan berlaku sekiranya berlaku dalam keadaan yang emergency. Kalau you dalam keadaan emergency kena kejar snake, okay, takkan you tengok, oh okay ada snake. So you punya respon terhadap snake itu mesti you akan rasa takut dan you akan lari. Tak ada orang nampak snake yang hidup yang kejar,
you boleh duduk bersembang lagi dengan snack, tak ada kan? So untuk sympathetic, you berada dalam keadaan fight or flight, energy you bertambah disebabkan perasaan cemas. Jadi sympathetic, the expanding fight or flight system that help meet emergency. Jadi waktu tu kalau you perasan, okay, you punya organ seperti jantung berdegup dengan sangat-sangat laju, dengan sangat-sangat kencang. Itu sebab you berada dalam keadaan emergency. Tapi kalau you berada dalam keadaan parasympathetic, you duduk relax je, baring, ataupun you tengah, macam sekarang lah, ada yang tengah tidur tu. Okay, so you tengah tidur tu maksudnya you tengah berada dalam keadaan rest. Bila rest, tak ada apa yang trigger untuk you bersifat emergency. Jadi you punya energy tu berada dalam rest and digest. Macam you tengah makan pun, you tengah relax, rest. Tak ada extra energy pun. Okay, tu beza. Untuk autonomic. Autonomic dia ada dua keadaan. Satu relax, satu lagi emergency. Emergency tu kita panggil sympathetic. Kalau relax kita panggil parasympathetic. Okay, boleh faham tak yang dua benda ni? Boleh. Okay, good. Alright, so yang ni sympathetic lah. Sympathetic division is concerned primarily with the preparing the body of stressful emergency situation. So macam tadi lah Madam dah cerita tadi, you dalam keadaan sangat-sangat cemas, ataupun untuk lelaki atau perempuan, you jumpa you punya crush tu tak tahu pun. So automatic you sendiri jantung you akan berdebar-debar kan. Tu unconscious lah, you tak sedar pun benda tu. And you tak boleh control. Then that one is a sympathetic. Ingat, sympathetic masih lagi melibatkan the visceral organs such as organ you, jantung, usus dan juga perut. Okay, ni antara dia. Stimulate respond. Kat mana you punya respond to stimulate? This is your brain dan this one is your spinal cord. Okay, untuk dua benda ni, ini ialah you punya CNS, Central Nerve System. Okay, kalau pergi PNS, ini branch of daripada brain keluar, itu cranial nerve dan juga spinal nerve. So untuk sympathetic, antara aktiviti dia ialah dilate pupil, inhibits flow of saliva. Okay, saliva tu tahu tak apa saliva? Tak tahu. Tak tahu. Saliva tu some sort like your ileo. Okay, saliva. Okay, and then accelerate heartbeat. Okay, dilate bronchi. Okay, ini berlakunya exchanges of gases, oxygen and carbon dioxide. Inhibit peristalsis and secretion. This one is happen into your stomach and your intestine. Berlakunya proses peristalsis iaitu apa tu panggil, contraction and relaxation of your muscle dekat usus. Okay, conversion of glycogen to glucose ni dekat you punya hati. Okay, secretion of adrenaline and noradrenaline. So yang ni berada dekat somewhere around your jantung, hati, limpa. Okay, yang ini berlaku secretion, penghasilan hormon. Bila you dalam keadaan cemas tadi, hormon adrenaline tu akan bertambah banyak. So you akan jadi expand energy. Okay, and then inhibits bladder contraction. Okay, bladder contraction ni berada dekat dalam you punya sistem apa? Kalau bladder, tahu ke tak tahu bladder? Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Tak apa, Miriam. Rasa Miriam tahu nak bagi you assignment apa ni? Bladder. Okay. So sympathetic system. Okay. Sympathetic system. For example, during emergency, the sympathetic increase breathing rate, heart rate and blood flow to skeletal muscle. Okay. Ini kita dah explain tadi lah. Sebagai contoh, you kena kerja dengan ular, kena kerja dengan beruang, dengan harimau. Semua visceral organ you, dia bergerak dalam keadaan yang laju dan pantas yang susah untuk dikawal. Okay, but at the same time, it decrease activity in the digestive tract because there is no need to meet the emergency. Tapi, kalau untuk digestive system, sistem pemakanan you, pencernaan you, digestive,
Dia tidak aktiviti dia tidak bertambah lah sebab tak perlu pun nak makan waktu emergency. Okay. So parasympathetic ni yang berada dalam keadaan relax, so the division is most under ordinary relax condition. Okay, relax, tidur, rehat, berangan. Okay, it also bring the body system back to normal state after an emergency by slowly the heartbeat. So selain daripada tu, untuk parasympathetic juga ialah condition di mana you membawa badan you dalam keadaan yang tadi fight or flight, and then dia nak pergi kepada rest. Takkan selamanya you dah trigger untuk emergency, takkan selama 24 jam tu you emergency. Mesti akan sampai satu phase yang you akan relax, yang itu pun kita panggil parasympathetic. Okay, sama kalau you perasan daripada you emergency kepada rest and relax, yang itu sama macam kita pergi kepada aktiviti yang berada di neuron, iaitu action potential and resting potential. So sama sahaja. Okay, yang ini comparison sympathetic. Let's say kalau ada soalan dia cakap contoh-contoh sewaktu sympathetic or parasympathetic activity in your body system. So you boleh ambil dekat dalam gambar rajah ni. Okay, sympathetic kalau melibatkan pupil atau melibatkan mata, sympathetic dia dilate pupil. Tapi untuk parasympathetic dia akan constrict pupil. Okay, ni sebagai contoh. Contoh lain you boleh tengok dekat sini. Mungkin soalan akan tanya. Alright, contoh ada bagi. Heart is one of your organ of your body. So explain the sympathetic action for heart and parasympathetic action. So maksudnya you kena explain jantung sewaktu sympathetic action, apa yang berlaku, dia akan menyebabkan increases of heart rate. Tapi kalau parasympathetic dia akan menyebabkan decreases of heart rate. Okay, what happened to your digestive gland during sympathetic and parasympathetic? Siapa nak jawab? What happened to your digestive gland during sympathetic action and parasympathetic action? Siapa nak jawab? Tak ada orang nak jawab ke? Ada tanya ni. Hello. Okay, madam. Okay. Untuk sympathetic decreases secretion of digestive enzyme, Okay, lagi. dan parasympathetic increases secretion of digestive enzyme. Okay, senang je baca kan dekat dalam table, tapi seorang pun susah nak jawab. Kenapa Okay, ni contoh lain ada dekat table. Alright, so summary dia yang kita boleh buat untuk PNS. Okay, dalam PNS summary yang you kena ingat, PNS terbahagi kepada dua, iaitu autonomic dan juga somatic. Somatic yang kita sedar yang melibatkan kulit dan juga skin.
Skin, kulit dan juga dan muscle, otot. Tapi autonomic yang kita tak sedar tapi hanya melibatkan organ-organ lembut seperti jantung, perut dan juga usus. Dan ANS atau autonomic terbahagi kepada dua, iaitu sympathetic, fight or flight, ataupun parasympathetic, rest and relax. Okay, so boleh ingat dia punya summary ni. Kita dah start daripada CNS sampai PNS. CNS hanya ada dua saja, brain dan juga spinal cord. Okay, so now baru kita pergi kepada anatomy physiology of brain pula. Okay, yang ini brain you. Kalau kita pergi scan, kita pergi x-ray, kita pergi tengok brain ni yang ada, yang you nampak. Brain. Okay, brain ni dia ialah organ untuk central nerve system. Okay, brain ni dikelilingi oleh cranium and the spinal cord ni dia dikelilingi oleh you punya, dia disupport ataupun dilindungi oleh you punya vertebrata. Vertebrate iaitu tulang belakang. Brain. Brain is divided into 4 major part. Kita ada yang paling besar ni kita panggil cerebral. Okay. So, major part untuk brain, kena ingat cerebrum, diencephalon, brainstem dan cerebellum. Okay, kalau you tengok kat dalam gambar ajar ni, yang besar ialah cerebral, yang warna purple kecil dalam ni diencephalon, yang berwarna hijau ni, okay, ini kawasan brainstem. Okay, yang bawah ni, bawah sebelah brainstem ni kita panggil cerebellum. Kalau kita buat lukisan animation, so the brain ni cerebrum yang besar sekali tu kan. Okay, kalau kita buat animation bentuk macam ni, so cerebrum pun terbahagi kepada 4 bahagian. Frontal lobe dekat bahagian depan. Depan ni kalau you pegang sekarang ni, you pegang kepala dekat dahi, letak tangan dekat dahi belah atas, itu kita panggil frontal lobe. And then kita ada parietal lobe, kita ada temporal lobe dan occipital lobe. Okey, yang ini ialah bahagian-bahagian di dalam kepala, di dalam otak. Setiap bahagian ni dia ada function dia sendiri. Okey. So the largest and most obvious portion of the brain is cerebrum. Yang paling besar cerebrum. Kena ingat paling besar cerebrum. Okay, then we have diencephalon. Kalau tengok gambar tadi yang berwarna purple kecil dalam tu, iaitu diencephalon. Dalam diencephalon dia ada hypothalamus dan juga thalamus. Okay. Dan kita ada brainstem. Brainstem kalau dekat gambar aja tadi yang berwarna hijau, yang menghubungkan di antara diencephalon ke you punya spinal cord. Okay, yang itu ialah brainstem. So brainstem ni dia consist of, dia ada 3 region. Yang pertama midbrain, dia ada pons dan juga medulla oblongata. Okay, yang ni kat bahagian brainstem ni terbagi kepada midbrain, pons dan juga medulla. Okay, last but not least, ni yang kecil sekali yang berada dekat bawah cerebellum kamu tadi. Okay, ni kat bawah ni lah cerebrum. Kalau you tengok dekat animation figure ni, okay, yang melibatkan frontal, temporal, parietal, occipital, yang ini ialah cerebrum. Okay, yang berkecil bawah ada cerebellum. Yang berwarna hitam ni ialah brainstem yang consist of, kita ada medulla oblongata, kita ada midbrain dan apa satu lagi tadi? Pons. Okay, dan atas dia dekat bahagian bawah di sebalik temporal lobe ni ada satu lagi bahagian kecil yang kita panggil diencephalon. Di situlah terdapatnya thalamus dan hypothalamus. Okay, this one is a meninges. Meninges ni ialah 3 layer surround of the brain and spinal. Yang ini ialah selaput. Meninges ni selaput yang menyelaputi brain you. Kalau you pernah tengok, you bawa keluar otak lembu ke otak apa-apa haiwan, you akan nampak ada soft tissue berwarna putih semua tu. Okay, dia ada beberapa layer sebelum you jumpa exactly the brain. Yang itu kita panggil meninges. The outer layer, the dura mater, is tough white fibrous connective tissue. Okay. Kat sini juga berlakunya action potential dan resting potential yang memberikan impuls kepada brain.
So yang ini ialah layer of meninges. Ada skull, you punya tengkorak. Okay, you ada dura mater, arachnoid mater, subarachnoid space, pia mater dan brain. Okay, tengok ni. Kenapa kena ada meninges? Sebab ini ialah untuk memberikan bentuk kepada brain dan juga mengawal memberikan keselamatan kepada brain. If not, brain you akan lembik saja, dia tak ada shape. Okay. So meningitis is kalau you pernah dengar penyakit meningitis dia ialah infection yang melibatkan otak. Okay, is an acute inflammation of the pia mater. Meningitis tu kalau semua orang dengar lah lepas ni, kalau orang sebut meningitis ada infection dekat you punya pia mater sini. Lapisan yang paling dekat dengan brain, itu ialah pia mater. Yang itulah berlakunya infection dekat meningitis. Inflammation of pia mater and the arachnoid. It most commonly caused by bacteria. So nanti you akan tanya madam macam mana diorang boleh dapat bakteria? Bakteria tu ada pelbagai. Okay, sama ada sewaktu you dalam badan kita sendiri, sewaktu you makan ataupun cara gaya hidup seharian boleh menyebabkan bakteria, dan bakteria itu akan bergerak menuju ke brain dan akan menyebabkan meningitis ataupun disebabkan faktor terdedahnya kepada benda luar. Contoh kalau you tengah buat yang ni jarang berlaku, tapi pernah berlaku. You buat operation, dan dia tidak mengawal kehygienan, kebersihan sewaktu operation yang melibatkan badan you, so bakteria terdedah dan boleh menyerang kepada brain. Okay, then depending on the primary cause, meningitis may be mild or it may progress to severe and life-threatening condition. So ada one of my family members meninggal disebabkan meningitis. Okay, you nampak meningitis ni macam biasa, macam simple je, macam tak ada apa pun, sebab dia bukan attack you punya betul-betul direct brain kan. Tapi is a very, macam kat sini lah dia cakap boleh jadi mild ataupun boleh jadi severe and life threatening lah. So yang my family members dia kena meningitis, tapi doktor detect lambat, dia dah orang kata dah sampai chronic, and then dia cause the sudden death, meninggal tiba-tiba. Okay, yang ini contoh kita punya otak lelaki dan juga perempuan. Kalau you tengok the male brain, lelaki ni dia fikir apa? Dia fikir semua pasal tentang kerja saja. Guy talk sikit dia. Guy talk dia berlaku dekat around dia punya Decathlon, kat situlah temporal kan. Power tools, job, staff, exploring and action, computering, operating, ongoing center, pub, wine bar. Okay, tempat dia enjoy dekat bahagian medulla ni, dekat cerebellum dia. Okay, personal hygiene, synapse itu berlaku di brainstem, sex, commitment, neuron dan sport. Tapi kalau you tengok dekat female brain, semuanya tentang sini. Semua tentang hiburan, bizarre moods area, shopping lah, fantasy, emotional blackmail system, maternal urge, wedding, flower, semuanya tentang kecantikan. Okay, beza lelaki dan perempuan. Inilah dia punya beza. Alright. So now kita pergi kepada otak. Just imagine otak you tadi. Ni kita nak pergi ke cerebrum lah. Okay, cerebrum salah satu bahagian dekat otak. Kalau cerebrum dia terbahagi, dia ada berapa? Ada 4 major lobe. Apa major lobe tersebut? Frontal lobe, temporal lobe. Occipital lobe dengan parietal lobe. Okay, so tu basic lah, semua orang tahu. Jangan madam tanya hari ni ingat, lepas tu nanti madam bagi test semua orang tak ingat. Okay, cerebrum dia ialah the two hemisphere are two separate entity but connecting by arching bands of white fiber called corpus callosum. Corpus callosum ni yang menghubungkan di antara dua hemisfer that provide a communication pathway between the two halves. Okay, so kita dekat dalam badan manusia ni, setiap benda diberi nama, specific name. So specific name tu tempat berlakunya proses impuls tu bergerak.
Okay, impulse hanya bergerak sekiranya ada electrical charge. Jadi kalau you perasan dekat dalam gambar-gambar ni semuanya sebenarnya kalau kita go detail ada charge positif negatif. Sebab itu boleh berlakunya interaction, sebab tu boleh berlakunya stimulation, sebab tu boleh berlakunya adoption of information. Okay, sebab ada impulse yang dibawa, ada impulse yang dihantar. Alright, dekat kawasan ni lah yang kita panggil CPU of the human. CPU, dekat CPU ni lah dia proses apa maklumat yang kita dapat dan apa tindakan yang kita perlu buat. So CPU ni, cerebellum ni dekat bahagian brain you ni, dia ialah decision maker. Decision maker ialah you punya brain. Okay. So cerebellum surface ni marked by convolution of gyri separated by groove and sulci. Okay, yang ni dia dah bagi detail sikit apa yang diselabuti. Tadi you tengok awal tadi Madam kata dekat brain dia ada meninges. Meninges ada a few layer. So selepas layer-layer tu sebelum pergi dekat brain, so ni di dalam brain pula apa dia punya layer. So kita ada gyrus, sulcus, cerebral cortex, cerebral white matter dan fissure. So yang ini yang ada dekat dalam brain you tadi hanya meninges, saluran selaput luar, selaput dalam ada yang tadi. So untuk frontal lobe, under the frontal bone is the most anterior, bahagian yang paling atas sekali portion of each hemisphere. So this one is a hemisphere. Bahagian yang paling atas hemisphere itu kita panggil frontal lobe. Okay, and then we have a parietal lobe is immediately posterior. Immediately posterior berada di bahagian belakang for the central sulcus. Central sulcus ni okay, kalau you nampak ini laluan. Okay, ataupun kita panggil gap between frontal lobe dan parietal lobe. Keseluruhan ni ialah cerebrum. Tetapi bila dia divided into four lobe, so in between lobe tu dia ada satu kita panggil central sulcus. Central sulcus terletak di antara frontal lobe dan parietal lobe. Okay, kalau you tengok ada lateral sulcus between temporal lobe dan frontal lobe. Alright, parietal lobe is immediately posterior of the central sulcus under the parietal bone. Okay, yang ini adalah parietal lobe. And we have the occipital lobe. Occipital kat mana pula? Occipital dia berada di bawah. Kalau tadi frontal lobe hemisphere yang paling atas. Okay, kalau parietal lobe dia berada di posterior di cerebral sulcus tadi, central sulcus. Tapi occipital lobe betul-betul dekat bawah brain. Sebelum you jumpa yang ni. Yang ni ialah medulla oblongata you kan, cerebellum kan. Okay, so sini ialah occipital lobe. Okay, the most posterior portion of the cerebral hemisphere, lateral temporal. So lateral dia, okay, yang berselari dengan dia, iaitu kita panggil temporal lobe. Nanti you akan tengok setiap benda ni, setiap lobe ni dia ada function dia sendiri, right? So cerebral hemisphere, yang ini you tengah belajar, yang Madam ajar ni ialah dia punya anatomi, sifat dia, bentuk dia, structure dia. Belum pergi fisiologi, function dia belum. Yang ni structure, kita Madam tunjuk you punya structure. Okay, thin layer of grey matter, the cerebral cortex form the outermost portion of the cerebrum. Okay, yang ni clinical info lah. Most people is about 90%. The left cerebral hemisphere communicate for language and mathematical abilities. Okay, kebanyakan manusia otak, kalau you pernah dengar otak kiri dia tengah bergerak, dia maksudnya dia dia dominate, dia lebih untuk suka kepada calculation ataupun language. Okay, so kalau otak kanan mungkin orang kata dia lebih kepada sejarah ke apa benda. Is the reasonably and analytic untuk side of brain. The right cerebral hemisphere involve all the motor skill, intuition and motion. Okay, kalau dekat cerebral you sebelah kanan dia lebih melibatkan motor skill, intuition, emotion, art and music appreciation, lebih kepada kesenian. Okay, is the poetic and creative. Sebelah kanan ni kreatif sikit. Kalau people yang sebelah kiri, otak kiri dia lebih analitik. Analitik ni benda-benda yang melibatkan fakta. Okay, so mostly untuk 90% yang berada di left ni dia ialah left handed lah. Kalau yang sebelah kanan ni dia lebih kepada ni, these people are generally right handed. In about 10% of the people of this side are reverse. In some cases neither hemisphere dominate. This may result in confusion and learning disability.
Okey, kalau dia melibatkan confusion ataupun perbezaan di antara right brain and left brain, itu akan menyebabkan learning disabilities. Okey, cerebrum. Cerebrum ni yang bahagian kecil dekat you punya brain tadi, sini. Cerebrum is bahagian besar. Okay, dia melibatkan motor and sensory area of cortex. Motor area responsible for muscle contraction, primary motor area, somatostatal cortex, neuron in this area allow us to consciously control our skeletal muscle. So basically yang sini conscious, you sedar, you boleh control you punya muscle dan sensory lah, nak bertindak atau tidak. Okay, yang tu you boleh lah baca sendiri. Cerebrum associate area, yang ni kawasan-kawasan jajahan takluk associate area bagi cerebrum. Cerebrum ni ingat je ada 4 loop. Okay, dia juga dikenali sebagai processing center, pemproses maklumat. Okay, Parkinson disease is condition. Parkinson pun adalah sejenis penyakit yang disebabkan oleh otak. Parkinson disease is condition in which the basal nuclei do not produce enough of the inhibitory transmitter dopamine. Okey ni basal nuclei ni. Basal nuclei ni ialah gray matter yang berada dekat dalam brain. Bila basal nuclei ni tidak mencukupi, jadi apa yang berlaku? Dia tidak boleh menghasilkan transmitter yang cukup untuk berlakunya transportation of impulse dan sebagainya. Jadi sebab tu Parkinson you akan nampak orang tu dia sedikit menggeletar. Parkinson kan dia tangan dia atau kaki dia, any part of the body menggigil lah. Itu disebabkan not enough dia punya basal nuclei dia tak 100% progress tu tak ada lah. Dia tak boleh produce enough the inhibitory transmitter dopamine. Dopamine tak cukup. Okay, ni kita punya limbic system. Okay, limbic system consists of scattered but interconnected region of grey matter. Limbic system ni dia melibatkan memory dan emotion. So limbic system dia melibatkan memory dan emotion. Kalau tadi, kalau you perasan clinical info, otak kiri dan otak kanan. Otak kanan dia melibatkan emosi, creativity. So itu sebabnya di sebelah kanan tu ada limbic system. Okay, memory and emotion such as sadness, happiness, anger and fear. It is our emotional brain lah. Nak tahu you ada emosi, tak ada emosi, kita fokus kepada you punya limbic system. Kalau you tengok dekat kita punya apa tu tadi, gambar rajah yang ada spinal cord, branch of nerve tu kan, yang ada spinal punya nerve, ada limbic, ada thoracic. So dekat bahagian limbic system ni yang control emosi. Okay, I forgot to make a backup copy of my brain. So everything I learned last semester was lost. So ni basically student lah. Dia masuk je sem baru, dia auto reset. You kena ingat human system you kena carry sampai you graduate. Maksudnya sampai last semester. Tak adalah semestinya you ingat detail, but at least you know how to explain. You dapat sedikit input bila nanti untuk next semester yang lebih ekstrim, semester yang lebih detail, yang dah pergi kepada focusing on each area. Bila nanti your future lecturer akan cakap, okay, you pernah dengar basal nuclei ke apa, kalau you nak buat x-ray ke nanti so at least you tahu sedikit info what is basal nuclei, location dia dekat mana. Okay, so kita dah habis cerebrum. So ni tengok Dicephalon. Dicephalon ni yang warna purple awal-awal tadi, warna purple kecil di sebelakang, di sebalik parental lobe, temporal lobe you. Yang hanya ada hypothalamus dan juga thalamus. Okay, thalamus ni about 80% of the Dicephalon. So dalam Dicephalon yang paling besar ialah thalamus. Thalamus ni dia consist of 2 oval mass of grey matter that serve a relay station. Relay ni bukan you punya relationship. Orang sekarang kan guna relay kan. Relay station for sensory impulse. Except for the sense of smell going to the cerebral cortex. Okay, sensory impulse semuanya dia punya main station dia dekat sini. Dekat you punya Dicephalon, dekat thalamus. Kecuali okay, untuk bau, deria bau hanya berada di cerebral cortex. Cerebral dekat mana? Dekat atas ke dekat bawah?
Nanti you tengok sebentar, sekejap je lagi. Okay, so yang ini you punya dicephalon. Yang paling besar dalam dicephalon is thalamus 80%. Yang lain tu ialah hypothalamus. Okay, thalamus channel the impulse to appropriate region. Thalamus ni lah yang letakkan impulse tu, dia yang hantar impulse ni ke appropriate region. Okay, yang ni sepatutnya ke sini, okay, of the cortex, discrimination, localization and interpretation. Hypothalamus is small region below the thalamus. The key role as maintaining homeostasis. So di mana berlakunya homeostasis unbalancing kita? Di hypothalamus. Thalamus tu hanya melibatkan discrimination, localization and interpretation. Okay. Hypothalamus also serve a link between nervous and endocrine system. Endocrine ni ialah sistem apa? Endocrine ialah sistem hormon manusia. Nanti kita tengok dalam bab 3. Chapter 3 ialah hormon. So this one is a very important. Tolong ingat. The function of hypothalamus. Nampak kecil. Hypothalamus hanya 20% of dicephalon je sebab 80% is a thalamus. Tapi dia punya function dia, yang ni yang semua orang kena ingat. Dalam test ada ni. Okay, function dia ialah regulate and integrate the autonomic nervous system. So bila sebut autonomic, you dah boleh imagine dah. Dia ada autonomic, dia ada sympathetic and parasympathetic. And then they regulate emotional response and behavior, regulate body temperature, regulate food intake, regulate water balance and thirst, regulate sleep, wake cycle, regulate endocrine system activity. So please ingat ni sampai bila-bila. Ni epithalamus sikit je lah. Epithalamus ada sikit saja. Is the most superior portion, yang paling superior portion of dicephalon. The pineal gland or body extend from its posterior margin. So kita juga ada epithalamus. So sikit je. Kalau you perasan dekat bahagian brain ni, dia hanya sentuh di bahagian dicephalon sikit. Dan sikit sebab dicephalon hanya ada thalamus dan hypothalamus. Tapi dekat antara dua ni yang dia mostly highlight is you punya hypothalamus function. So ada banyak function to regulate apa, tolong ingat. So next is brainstem. So brainstem ni ada 3 benda. Dalam brainstem kita ada midbrain, kita ada pons dan juga kita ada satu lagi medulla. So midbrain is the most superior portion of the brainstem, region next to the dicephalon. Okay, this one is your dicephalon. So yang ini gabungan hijau, biru dan purple ni, ini ialah you punya midbrain. Ataupun this one is you punya brainstem. So this bundle of myelinate fiber contain volumetric motor tract that descend from cerebral cortex. Okay, so dalam brainstem tadi kita ada midbrain. Okay, midbrain yang paling dekat, the most superior. And then kita ada pons. Pons ni the bulgy middle portion of the brainstem, consists of nervous fiber that form conduction tract. This one is conduction tract. And then we have medulla. Medulla ni yang paling bawah dekat dengan dia punya spinal cord. So medulla ni they extend inferiorly from pons. Okay. Aktiviti yang melibatkan dekat medulla ialah cough, sneezing, swallowing and vomiting. Okay, 1, 2, 3, 4. 4 aktiviti ni dia melibatkan function medulla you. Batuk, you sneeze, you telan dan juga muntah, semua dekat sini. Pitilam. Okay, so last sekali kita ada cerebellum. Cerebellum ni yang bahagian kecil di bawah sekali kat hemisfer kita paling last. Itu ialah cerebellum. Sini. Cerebellum. Cerebellum ni second largest portion lah. Kalau the first largest yang paling besar ialah cerebrum, the second largest is your cerebellum. And then kita ada dicephalon dan juga brainstem. Cerebellum second largest is located below the occipital lobe of the cerebrum and separate from them by a transverse fissure. It consists of 2 cerebral hemisphere. Okay, yang ni you boleh
baca sendirilah, tapi yang Madam boleh highlight dekat sini, cerebellum ni, okay, dia function dia ialah sebagai motor area of the brain that mediates subconscious contraction dekat skeletal necessary muscle you seperti coordination, posture dan balance. So bahagian balancing badan, posture you, okay, dan coordination, yang ini dikontrol oleh cerebellum. When cerebellum damage, kalau you punya cerebellum damage, movement, pergerakan you seperti berlari, berjalan, menulis, semuanya akan menjadi tidak coordinate, dia tidak synchronize. Yang tu antara yang kita boleh tengok efek dia lah. Okay. So cerebellum coordinate skeleton juga, dia produce smooth muscle movement rather than jerky and travelling motion. Okay, boleh faham tak? Yang benda-benda yang Madam explain tadi, anatomi brain you start daripada cerebrum sampai cerebellum. Okay, keempat-empat yang ini anatomi yang you boleh baca secara self-reading lah untuk you buat. So untuk you proofread, you tengok balik lectures. Nanti Madam akan bagi last kali ada task lah untuk semua orang supaya you kenal sendiri apa yang ada di dalam badan. Okey ke tak okey semua orang? Okey. Okey. Okey, sorry kalau terdengar suara baby ni. Okay, next we have spinal cord. Spinal cord ni semua orang tahulah kan, kalau tak ada spinal cord ni mostly your activity brain dengan spinal ni sangat-sangat related dan sangat-sangat penting lah. Tak ada salah satu tak sempurna lah manusia tu. Okay, spinal cord branch, dia kawal semua yang ada dekat badan daripada selepas brain ni. Selepas brain ada mata sampailah from top to toe. Okay, spinal cord extend from the foramen magnum that at the base of the skull. Okay, di tapak skull you sini. So ni spinal cord you lah. Dia bermula daripada selepas medulla oblongata. Yang inilah yang semua orang yang Madam tanya itu, soalan nombor berapa? Nombor 17 ke 16 yang kita buat tutorial tu kan? Tentang arch, okay? Tentang respon you terhadap gambar raja tangan terhadap benda panas tu. So this one is kita panggil conduction pathway ataupun reflex center. Mesti jawapan semua orang betul. Dia ada 8 markah. First you kena explain stimulus, you dapat rangsangan dari mana, kemudian mendapat rangsangan menghantar maklumat kepada mana, melalui apa. Selepas dapat maklumat apa action yang dibuat dan dihantar semula kepada muscle untuk bertindak, melalui apa. So basically semua orang jawapannya sama dan betul lah. Jadi kalau dia ada 8 markah, so pastikan you ada 4 main point untuk di-elaborate. Okay, sensory impulse travel to the brain on ascending track in the cord, motor impulse travel on descending track. So sensory ni daripada, contoh kalau kita ikut yang tutorial hari itulah, sensory ni daripada start terkena panas terus dia akan tertarik, tapi sebelum tarik dia buat apa? Dia hantar dulu maklumat tu ke brain untuk di-evaluate, untuk di-explain. So sensory impulse dia pergi ascending track. So bila dia nak ambil action, motor impulse dia pergi descending track. Okay, yang ni semua orang pernah tengok lumbar kan. Lumbar puncture is the withdrawal of some CSF from the subchorionic space. Kalau you, okay, yang ladies lah, especially yang girl, kalau you pernah dengar kaedah bersalin secara caesarean. Caesarean maksudnya operate kan. Jadi bila operate kita kena patient yang mengkehendaki, yang nak buat operation secara caesarean, dia perlu mengambil epidural. Epidural perlu diinjek ke dalam you punya spinal cord. So dia injek dekat mana? Dekat sinilah. Dan jarum yang digunakan ialah lebih besar daripada biasa. Epidural diinjek dekat bahagian lumbar you untuk memberikan efek bius. Apa panggil bius? Efek kebas, tak rasa apa sewaktu operation. Okay. So seterusnya kita ada structure of spinal cord. Structure yang ni lah yang penting tahu lukis ni.
grey matter, central white matter, dorsal root, spinal, ventral. Dorsal ingat tadi awal, dorsal root dia mengandungi sensory, ventral root dia mengandungi motor. Okay, yang ni tolong ingat, conduction pathway for impulse going to and from the brain serve as reflex center. So yang inilah, kalau contoh nanti soalan tanya, you boleh juga bagi tahu yang ni. Macam yang kita bagi contoh tangan kena panas kan, salah satu point you boleh ambil, 2 point ni. The conduction pathway carry out motor impulse descending dengan ascending. Okay, yang ni cerebrospinal fluid. Yang ini ialah liquid yang berada di dalam brain you. Okay, semua badan kita moist, lembab. Kecuali yang dekat luar je. Maksud yang luar media cakap tu skin. Skin you kering, tapak kaki, semua kering. Tetapi semua organ dalaman kita berada dalam keadaan lembab. Kalau brain, apa yang melembabkan dia? Itu ialah cerebrospinal fluid. Okay, series of interconnected fluid fill cavity found within the brain. These cavity are ventricle of the brain and the fluid is CSF. CSF ni lah yang membantu untuk melembabkan brain kita. Bila keadaan, okay, dia punya analogi senang je. Kalau ada cecair ialah pengalir arus elektrik yang sangat baik. Jadi dekat brain, manusia ni hubungan antara satu part ke satu part connected by you punya impulse. Impulse ni dia hanya boleh mengalir sekiranya ada charge positif negatif. So kita nak pastikan transmission of the impulse berjalan dengan lancar, mestilah dalam keadaan lembab supaya dia boleh hantar maklumat dengan laju. So ini antara sebab lain lah, analogi kenapa kita kena ada CSF di dalam brain. Kalau dekat dalam body lain kita ada apa? Kita ada darah, okay, yang membantu untuk melembabkan organ dalaman. Itu yang telah Allah Subhanahu Wa Taala dah jadi siap-siap dah. Manusia ni perfect, the perfect binaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, so ini antara function dia CFS. Dia ada mechanical protection, chemical protection and circulation. Kalau soalan tanya what is the main function of CSF? You jawab mechanical, chemical, circulation. Okay, you dapat 3 markah. Tapi kalau you explain, dia ada mechanical protection which is providing support and protection for CNS. You ada explanation, yang itu dia tambah lagi markah lah. So yang ni mungkin you boleh dapat 9 markah untuk ketiga-tiga point. Ini contoh. Macam mana madam kita nak check kita punya brain ni normal ke tak? Okay, satu, you boleh check melalui mesin ataupun teknologi yang biomedical dah siapkan. Antaranya ialah EEG, electroencephalograph. Electroencephalograph ialah mengukur aktiviti, electrical activity otak you yang berada di EEG, yang berada di encephalo ataupun dekat cephalon you. Okay? So ini antara instrumen, mesin yang berkaitan dengan otak. Ada EEG, kita ada apa lagi? Electroencephalo ni basically memang hanya untuk brain lah. Let's say you ada migraine, sebelum you pergi CT scan atau you pergi in detail punya scan nak tengok otak you okay ke tak. Okay, antara first instrumen yang digunakan untuk diagnose otak you normal atau tak ialah EEG, electroencephalo. So daripada EEG akan keluar graf. Graf itu akan menunjukkan sama ada brain you menghasilkan wave atau gelombang yang normal atau tak. Kat situ pun doktor dah boleh diagnosis you punya penyakit, adakah you ada mild sinus ataupun severe dan sebagainya. Okay, antara equipment lain yang berkaitan dengan otak, kita juga boleh buat transcutaneous electrical nerve stimulation TENS. Kita boleh check lah you punya electrical response dekat badan. Okay, yang ini contoh EEG. Di KKTM ada, kalau you datang nanti cari madam, kita orang nak tengok EEG, nanti madam bawa, madam tunjukkan. This one is EEG. Okay, yang ini yang sekarang punya teknologi, dia dah nampak cantik dah. You just sarung je helmet, so setiap point ni dia dah connect dekat each nerve. Okay, so EEG equipment that measure brain electrical activity lah, dia mengukur aktiviti elektrik di dalam otak. Okay, during EEG, small metal disc electrode are placed on the scalp.
So dia akan letak metal lah yang boleh menghasilkan ataupun boleh mengesan electrical activity tersebut. Okay, so electrical activity ni yang akan memberi kesan kepada otak you. Yang ini contohlah apa yang penyakit yang selalunya kita boleh measure dengan menggunakan EEG. Kalau you ada penyakit Alzheimer atau dementia, you ada kecederaan otak, okay, you ada infection including encephalitis, you ada tumor, ada seizure ataupun brain ni epilepsi kan. Pernah dengar epilepsi ya? So activity brain yang dalam keadaan orang yang tengah koma, contoh sekarang COVID-19, patient itu ditidurkan. Jadi kita boleh tengok aktiviti brain dia dengan menggunakan EEG. So dekat EEG ni nanti kalau you belajar nanti, Madam tak sure you belajar dalam subjek mana, BMI atau apa. So kat EEG ni nanti dia ada 5 graf. Ada graf alpha, gamma, beta dan sebagainya. Dekat situ kita boleh discriminate dia penyakit yang macam mana. Okay. So yang ini dia principle operation lah, how EEG ni dia bekerja. Okay, yang scarf tadi tu, scarf yang you pakai tu, okay, dia akan measure electrical signal. So EEG machine dia akan record impulse line traces that show brainwave pattern. Jadi dekat a certain point, okay, sini ada contoh lah, graf beta, alpha, theta dan delta. Okay, kalau bentuk graf EEG macam ni, so maksudnya patient dalam keadaan normal. Kalau dia graf begini, di antara frekuensi 9 hingga 14, dia ialah dalam keadaan relax. Okay, ataupun visualize, tengah berangan. Ataupun dalam graf theta, macam ni. Okay, ni dia dalam keadaan dorsi ataupun ni. Yang ni dalam keadaan bawah sekali, dia dalam deep sleep, tengah tidur nyenyak. Yang ni tense. Tense ni dia letak dekat bahagian-bahagian muscle lah untuk tengok you punya ni. Okay, ada soalan? Tak ada. Tak ada? Macam pening je tu? Banyak kena ingat. Banyak kena ingat. Tu Madam tak dapat tolong. Ya anak-anak, kalau Madam boleh tolong, Madam hanya akan bagi tutorial. Dekat situ you jawab, basically soalan kita based on tutorial saja. So tak payah nak takut sangat lah. Cuma untuk jadikan seorang student yang solid dengan biomedical, benda-benda ni you kena tanam sikit minat untuk baca sendiri ataupun macam slide tadi you nak ingat sendiri. Itu you punya inisiatif sendiri. Untuk trigger you ialah the perfect, the solid biomedical student macam tu lah. A part of nak jadi doktor, you kena kenal badan. So a part of nak jadi doktor kepada mesin pun you kena kenal badan. Cuma sejauh mana you kenal badan tu, sejauh tu lah performance you nanti in future. Okay, sebab tu you kena belajar biomedical, especially the human system. Okay. So hari ni, habis kelas ni, Madam nak semua orang dekat dalam kelas Madam ni, boleh tak you freely you lukis bahagian dalam badan manusia start daripada brain sampai you punya spinal cord tu. So ada apa organ yang ada dalam badan. Dalam brain kita ada pulmonary lah, ada lung, ada jantung, ada hati, ada pancreas, ada gland, ada kidney. Semua benda tu Madam nak semua orang sketch dekat you punya your own paper atau you punya your own book, especially your human book. Tulis, you lukis, you snap picture, jadikan dia PDF, you submit dekat dalam Google Classroom. Madam nak tengok benda tu, kalau you buat, you ingat, at least you pernah buat, dia benda tu akan jadi sikit-sikit ingatan lah. Tolong buat and share dalam Google Classroom. Kalau you nak refer buku pun boleh atau you nak freely buat pun boleh. Ikut mana keselesaan you. Madam nak tengok sejauh mana you kenal badan you. Organ dalam badan pun you tak tahu kat mana. So you tak boleh nak digest benda lain. Okay? Boleh. Boleh Alright. So itu saja. Madam nak minta semua orang on camera lah. Nak ambil gambar. Rindulah lama tak jumpa.
Haikal dah on dulu dah. Fahmi memang nampak gelap dia daripada air tu. Nak betulkan kedai komputer tutup. Kena hantar kedai Tom Yam. Kan dah viral dekat Twitter. Itulah. Saya try pergi live petang ni. Tu Hanan okey ke Hanan? Okey je. Rajin-rajinlah buat. Kalau media share tutorial tu rajinlah buat. Okey, media tak boleh nak go through seorang-seorang. Kalau you boleh buat independently, insya-Allah benda tu boleh membantu you untuk score dalam human system. Ama, gambar mana muka? Okay, nice. Mifzal Afiq, okay. Alia, okay. Siapa lagi? Hasan Al-Basri, bukan selalu pakai dua account ke budak ni? Hasan mana muka? Okay, berada di tepi pantai ni dalam keadaan rest and relax lah ni. Simpatetik ke parasimpatetik tu? Okay, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Okay guys. So madam minta maaf salah silap madam sewaktu penyampaian madam semua orang faham atau tidak. Mungkin tu kelemahan madam. Let's say you ada apa-apa saja soalan boleh tanya dalam grup. InsyaAllah madam akan cuba selesaikan untuk anda semua. Okay. So kita jumpa insyaAllah next week hari Ahad. Take care everyone. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.